Nama perniagaan kami ialah Crispy Delight. Perniagaan ini merupakan pemilikan perkongsian dan dikongsikan bersama 6 orang dan tidak melebihi 20 orang mengikut Akta Syarikat 1965 di bawah Seksyen 14(3)B. Setiap rakan kongsi bertanggungjawab terhadap hutang syarikat. Perniagaan kami mempunyai 6 jawatan yang memainkan peranan penting dalam perniagaan. Yang pertama ialah pengurus, di mana Dina merupakan pengurus dan bertanggungjawab dalam merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal segala aktiviti dalam perniagaan. Seterusnya, Syami merupakan timbalan pengurus di mana dia membantu pengurus dalam melicingkan pentadbiran perniagaan. Seterusnya, Ashwini merupakan setiausaha perniagaan yang bertanggungjawab dalam bidang aktiviti pengurusan dan pentadbiran. Ruben merupakan pegawai kewangan yang bertanggungjawab dalam bidang pengurusan kewangan. Seterusnya, Matish merupakan pegawai pemasaran yang bertanggungjawab dalam bidang meluaskan pasaran. Akhir sekali, Ashikin merupakan pegawai pengurusan yang bertanggungjawab dalam bidang keluar masuk stok perniagaan. Visi perniagaan kami ialah membina satu piawai yang efektif bagi perniagaan atas talian khususnya dalam industri makanan ringan. Misi syarikat kami pula memberi peluang kepada pelanggan untuk menikmati keunikan dan kelainan rasa dalam produk makanan ringan menggunakan e-dagang. Produk yang perniagaan kami menjual ialah Jachos Crazy Cheese, di mana ia merupakan kerepek tortilla yang disaluti dengan keju premium. Terdapat dua jenis perisa iaitu spicy dan original. Kedua-duanya harganya sama iaitu RM20 sebalang. Jachos Crazy Cheese sesuai untuk kanak-kanak dan orang dewasa kerana ia tiada MSG, tiada bahan pengawet dan dijamin halal. Sekarang saya bentang tentang analisis SWOT. Kelebihan dalam syarikat kami adalah kami menjualkan produk makanan yang berkualiti tinggi dengan menawarkan harga yang lebih berpatutan dan juga harga promosi yang beristimewa. Keduanya, kami menjalankan perniagaan ini dengan menggunakan sosial media seperti WhatsApp, Facebook dan juga Instagram. Ketiganya, syarikat kami mempunyai ahli rakan yang bermotivasi tinggi. Dengan ini, kami bekerjasama antara satu sama lain untuk mencapai matlamat syarikat kami. Daripada analisis perniagaan kami dapat beberapa kelemahan dalam perniagaan kami. Antaranya, kami tidak mempunyai tempat untuk berniaga. Keduanya, kami tidak dapat berinteraksi dengan pelanggan secara berlangsung kerana kami menjalankan perniagaan ini atas talian sahaja. Ketiganya, kami tidak dapat bekalan yang berterusan daripada pembekal kerana kami perlu membuat tempahan terlebih dahulu kepada pembekal, barunya mereka akan menghantar tempahan yang kami buat tu. Peluang daripada perniagaan ini adalah kami dapat menarik pelanggan secara besar-besaran melalui sosial media. Kerana pada masa kini, ramai orang yang menggunakan sosial media untuk membeli barang-barang seperti barang harian, barang rumah tangga, barang kosmetik dan sebagainya. Keduanya, kami boleh memperkembangkan perniagaan kami lagi besar dalam pasaran. Ancamannya kami menghadapi semasa menjalankan perniagaan ini adalah pertamanya mengalami kehancuran bekalan makanan semasa berlaku pengantaran bekalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Keduanya, keruntuhan ekonomi syarikat disebabkan oleh COVID-19. Ini berlaku kerana masyarakat bimbang untuk membeli barangan dalam talian. Ketiganya, kami mempunyai persaingan yang kuat di antara pesaing yang lain kerana ramai peniaga yang menjualkan produk jasus ini dalam talian dengan menggunakan kaedah yang sangat menarik. Operasi perniagaan Crispy Delight bermula dengan mengambil bekalan produk makanan yang merupakan kerepek keju daripada pembekal. Produk kerepek Jachos ini disimpan pada suhu bilik, tempat yang bersih dan selamat. Ini bagi memastikan Jachos kekal berkualiti tinggi sebelum sampai ke pelanggan yang membeli.
Seterusnya, kami menjalankan pengiklanan produk di media massa bagi meluaskan pasaran produk. Pengiklanan dilakukan di Facebook dan Instagram rasmi Crispy Daylight. Di dalam laman rasmi Facebook dan Instagram Crispy Daylight telah memaparkan maklumat tentang produk Zachos ini dengan menyediakan gambar-gambar dan beberapa butiran Zachos dapat menarik para pengguna media massa untuk membeli Zachos. Bagi meluaskan lagi pengiklanan produk Zachos ini, ahli-ahli Crispy Daylight telah membuat pengiklanan secara siaran langsung di Facebook Crispy Daylight. Siaran langsung ini telah menarik beberapa pelanggan untuk membeli Zachos. Setelah itu, ahli-ahli Crispy Daylight telah menerima pesanan pelanggan daripada pengiklanan yang telah dijalankan. Pesanan yang diterima ini akan dilayan oleh ahli-ahli Crispy Daylight. Kami berhubung dengan pelanggan sama ada melalui WhatsApp atau Facebook. Kami menghubungi pelanggan bagi mendapatkan maklumat untuk penghantaran dan pembayaran. Antara maklumat yang kami perlukan bagi menghantar produk Zachos ini adalah kuantiti, perisa, alamat, nombor telefon dan nama pelanggan. Kami juga memberikan nombor bank bagi membolehkan pelanggan membuat pembayaran. Setelah memastikan pesanan pembelian, ahli-ahli Crispy Daylight terus menghantar Zachos ke alamat pelanggan. Pelanggan yang berada jauh akan menerima produk melalui pos dan pelanggan perlu menanggung kos penghantaran serta segala kos pembungkusan produk untuk menghantar produk dengan selamat turut ditanggung oleh pelanggan itu sendiri. Selepas itu, kami menerima pembayaran daripada pelanggan yang membeli. Pembayaran boleh dilakukan sama ada secara tunai maupun secara elektronik melalui perbankan internet. Akhir sekali, pelanggan yang telah menerima produk akan menilai tentang kepuasan hati mereka terhadap produk yang dibeli. Ramai daripada pelanggan kami memberikan maklum balas yang positif tentang Zachos serta mahu membuat pembelian untuk kali yang seterusnya. Ini menunjukkan bahawa ramai yang menggemari krepek keju ini. Marketing atau pemasaran kami terbahagi kepada dua bahagian, iaitu copywriting dan juga customers feedback. Copywriting atau copywriting pemasaran merujuk kepada kemahiran seseorang untuk menulis bahan iklan yang dapat menarik minat dan juga perhatian orang ramai terhadap produk jualan. Copywriting terbahagi kepada dua, iaitu soft sell dan hard sell. Soft sell merupakan ayat penjualan secara tidak langsung terhadap sesebuah prospek, manakala hard sell merupakan ayat penjualan secara langsung terhadap sesebuah prospek berkaitan dengan produk dan juga harganya. Bahagian kedua pula adalah customers feedback. Customers feedback atau maklum balas pelanggan merupakan komen yang diberikan oleh pelanggan mengenai kepuasan mereka terhadap produk jualan kami. Komen-komen mereka adalah sangat penting dalam penambahbaikan produk jualan kami pada masa yang akan datang. Saya akan menerangkan bahagian financial untuk kumpulan kami. Okey, pertamanya modal. Okey, untuk modal RM81 disumbangkan oleh 6 orang. So, kumpulan kita terdiri daripada 6 orang ahli. Jadi, seorang telah menyumbangkan RM81.
dan ini membawa kepada modal terkumpul sebanyak RM486. Seterusnya ialah hasil. Untuk hasil produk kita, produk kami jual RM20 sebalang. So, kumpulan kami berjaya menjual RM1,239 iaitu sebanyak 61 balang. So, jumlah hasil yang kita peroleh ialah sebanyak RM1,239. Okey, keduanya ialah perbelanjaan. Perbelanjaan ni kecil sebab kita menjual produk atas talian dan dia tidak melibatkan kos yang begitu banyak dan belanja pos ditanggung oleh pelanggan. Jadi perbelanjaan yang incurred adalah sebanyak RM35 sahaja, iaitu untuk beberapa orang ahli yang mungkin bagi-bagi COD, cash on delivery, jadi mungkin mereka ada perbelanjaan. So, untuk perbelanjaan terkumpul RM35. So, and then untung kita ada hasil jualan kita tolakkan dengan perbelanjaan. So, RM1,239 kita tolakkan dengan perbelanjaan tadi, kita akan dapat untung sebanyak RM1,204, iaitu jumlah untung untuk kumpulan kami secara keseluruhannya. Kesimpulannya, kami banyak belajar mengenai perniagaan dan keusahawanan. Kami berharap kami dapat menggunakan pengalaman ini untuk menjadi usahawan yang hebat dan berjaya. Di dunia moden, orang tidak lagi dapat mengharapkan perniagaan besar untuk menjamin pekerjaan mereka seumur hidup, khususnya anak muda. Anak muda perlu belajar untuk berniaga, baik ketika bekerja untuk orang lain atau ketika menubuhkan perniagaan mereka sendiri. Kepentingan keusahawanan dan inovasi juga berlaku untuk syarikat yang mengubah cara mereka menghasilkan produk dan perkhidmatan. Kami yakin bahawa produk ini juga akan menjadi produk yang bagus di pasaran untuk memperoleh pendapatan syarikat dan memberikan keuntungan yang tidak dijangka kepada pelabur.